Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, kenyataan Anwar pelik, kata Najib. Berita sepenuhnya. Bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak yang dikatakan turut menandatangani akuan bersumpah SD menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, menyifatkan kenyataan Presiden PKR itu semalam sebagai pelik dan tidak benar. Malah, bekas Perdana Menteri itu juga menolak sama sekali dakwaan Anwar bahawa sokongan SD yang diberikannya bersyarat. Syarat yang dikenakan Najib menurut Anwar semalam ialah supaya kes mahkamah membabitkan bekas Perdana Menteri itu tidak diteruskan. Apa berlaku selepas itu adalah selepas saya tanda tangani, saya diminta untuk memberikan kepastian bahawa urusan mahkamah terutama melibatkan Najib tidak akan diteruskan dan saya harus guna kuasa selaku Perdana Menteri untuk memastikan ini tidak diteruskan. Saya tidak bersedia untuk melakukan itu. Oleh kerana keputusan tegas saya, itulah maka Najib mengusulkan calon lain di saat akhir dan menafikan saya, katanya Anwar dalam kenyataan semalam. Bagaimanapun, ahli parlimen pekan itu berkata, segala dakwaan Anwar adalah tidak benar sama sekali. Najib mendakwa, beliau tidak pernah menggunakan saluran politik untuk menggugurkan kes mahkamah yang sedang dihadapinya. Saya tidak pernah minta sesiapa untuk gugurkan kes saya melalui pengaruh politik. Saya adalah orang parti dan saya akan sentiasa taat kepada keputusan parti, katanya dalam kenyataan hari ini. Bagaimanapun, katanya, beliau pelik kerana jika benar Anwar memperoleh sokongan majoriti, kenapa pula Istana Negara tidak melantiknya sebagai Perdana Menteri? Sekiranya apa yang Anwar kata adalah benar bahawa dia ada sokongan 120 ahli parlimen, kenapa pula Istana Negara tidak lantik dia jadi Perdana Menteri? Dan kenapa dia tidak buktikan sokongan itu melalui undian dalam parlimen, termasuk dengan cara menggagalkan undian bajet 2021 ketika itu, katanya. Pada 28 Julai 2020, Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan penggubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Dia kemudian mengemukakan rayuan di Mahkamah Rayuan. Namun Mahkamah Rayuan pada 8 Disember tahun lalu mengekalkan sabitan salah dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta yang diputuskan Mahkamah Tinggi. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama Datuk Hassanat Mihat dan Datuk Wazir Alam Maidin Merah sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati Mahkamah Tinggi membuat keputusan yang betul apabila mensabitkan Najib terhadap tuduhan berkenaan. Najib kemudian mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Persekutuan yang akan mendengar kesnya selama 10 hari bermula 15 Ogos ini. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Isu hangat hari ini, Anwar akhirnya akui ada SD, Najib sokong jadi Perdana Menteri, Tajudin bercakap benar. Ulasan sepenuhnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya mengakui menerima surat akuan bersumpah daripada Datuk Seri Najib untuk menjadi Perdana Menteri sebelum ini, sekaligus mengesahkan pendedahan bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman. Baru-baru ini Tajudin yang juga Ahli Parlimen Pasir Salak
mengakui ada menandatangani SD menyokong Anwar semasa krisis politik tahun lalu selepas diarah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan turut menamakan Najib turut melakukan perkara sama. Anwar mengakui kewujudan SD tersebut, bagaimanapun terdapat syarat sokongan yang dibuat Najib supaya kes mahkamah mensabitkan bekas Perdana Menteri itu tidak diteruskan. Apa berlaku selepas itu adalah, selepas ditandatangani, saya diminta untuk memberi kepastian bahawa urusan mahkamah terutama melibatkan Najib itu tidak akan diteruskan dan saya harus guna kuasa saya selaku Perdana Menteri untuk memastikan ini tidak diteruskan. Saya tidak bersedia untuk melakukan itu. Oleh kerana keputusan tegas saya, itulah maka Najib mengusulkan calon lain di saat akhir dan menafikan saya, katanya dipetik laporan FTMT semasa satu majlis di Port Dickson. Selain itu, Ketua Pembangkang itu turut mengakui Najib dan Zahid antara 15 pemimpin UMNO yang membuat SD menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Katanya, walaupun jumlah sokongan ahli parlimen ketika itu cukup 120 dan membolehkan beliau menjadi Perdana Menteri, namun PH menetapkan untuk menolak SD daripada Najib dan Zahid. PH pada ketika itu menyatakan walaupun jumlah sehingga 120, prinsip kita tak menerima SD daripada Najib dan Zahid, tapi dia ada hak untuk tanda tangan menyokong sesiapa. Jadi kita masih ada 118. Jadi walaupun jumlah cukup dan laluan untuk saya menjadi PM sudah cukup kuat, saya tidak bersedia untuk kompromi soal kebebasan badan kehakiman, katanya lagi. Terdahulu, Tajuddin semasa sidang media pada Isnin berkata, walaupun pemimpin UMNO melaung-laungkan no DAP no Anwar, sebaliknya mereka menandatangani SD menyokong Anwar menjadi PM tahun lalu. Tajuddin juga mengakui beliau adalah salah seorang yang diminta menandatangani SD kerjasama Zahid dan Anwar. Tajuddin itu berkata, terpaksa akur pada arahan dan menandatangani SD selepas bermasa muka dengan Zahid kerana tidak menyokong Anwar. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, isu hangat pagi ini. Undian tak menyebelahi kerajaan hilang dari Twitter pejabat Perdana Menteri. Berita sepenuhnya. Undian berkaitan keberkesanan pasukan khas jihad tangani inflasi yang diumumkan Ismail Sabri Yaakob semalam kini tiada lagi di Twitter pejabat Perdana Menteri. Ia hilang kira-kira 3 jam selepas dimuat naik pada jam 12.16 tengah hari tadi selepas majoriti pengguna maya memberikan maklum balas negatif. Dalam undian itu, pengguna maya ditanya sama ada mereka bersetuju bahawa pasukan khas terbaru itu mampu menyelaraskan penyelesaian dalam menangani inflasi dan kenaikan harga barang dengan lebih berkesan. Setakat jam 3.15 petang, seramai 93.1% daripada 1.503 menjawab tidak setuju. Hanya 2.7% bersetuju, manakala 4.3% lagi tidak pasti. Pasukan 5 menteri bersama Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali itu akan merangka strategi serta menyelaras tindakan berkaitan inflasi, khususnya mengawal kenaikan harga barang. Isu kenaikan harga barang terus menjadi perhatian ramai dengan pelbagai pihak mendesak kerajaan mengambil langkah segera bagi menangani kesukaran yang sedang dialami rakyat. Sekian isu hangat hari ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.